Assalamualaikum dan selamat pagi. So pertamanya saya nak minta maaf lah sebab terpaksa juga buat kelas ganti sebab petang ni saya ada hal. So kita akan masuk kembali untuk lukisan molekular geometri. Saya harap yang semalam saya tunjukkan tu korang habiskan lah dia punya lukisan tu. Semalam yang lukisan semalam yang saya tunjuk tu, so yang saya tinggalkan tu yang kosong tu, harapnya dapat awak lengkapkan lah. So kalau tak lengkap, marilah kita lengkapkan bersama-sama. So kalau yang ni sepatutnya semalam dia ada 5 bonding pair, lone pair tak ada. So kelasnya akan jadi AX5. So dia adalah trigonal bipyramidal. Semua orang dah ada tu. Maaf. Oh, Hayana tak ada. So boleh siapa-siapa kontakkan Hayana. So bila bentuk trigonal bipyramidal, so dia bentuk dia sama yang dengan PCL5 lah. Dia punya bentuk. So di mana SB, semalam saya dah bagi tahu, ikut awak lah nak guna yang wedges punya dengan dash lah dash line ni, nak belah kanan atau belah kiri pun tak ada masalah. So kali ni saya try buat belah kiri. So bendanya sama saja, yang penting dash line tu dia makin membesar. Lepas tu awak punya yang wedges tu pun makin membesar jugalah. So F kat atas dengan F kat bawah. So nama dia sebabkan dia tak ada lone pair, so dia masih mengikut electron pair arrangement iaitu trigonal bipyramidal juga. Okay. And then lepas tu semalam saya lupa nak bagi tahu, untuk yang sekiranya awak punya Lewis structure, dia ada bonding pair, dia ada double bond. Okay, bila untuk double bond, kita masih anggap dia juga sebagai satu bonding pair. So untuk sekiranya untuk double bond ni, kita masih menganggap dia sebagai satu bonding pair. So untuk yang SO2 ni, bonding pair dia masih lagi 2 lah. Tapi dia untuk dia kita anggap dia sebagai 3 elektron pair. Kita anggap dia masih lagi susunan dia mengikut 3 elektron pair. Even though sebenarnya yang untuk S yang double bond ni, dia pairing dia total ada 2 lah sebenarnya. Tapi kita anggap dia sebagai satu bonding pair sahaja. So bila kita nak lukis geometri, memang kita menganggap dia sebagai 3 elektron pair. Even though dia double bond. So lone pair ada 1, so kelas akan jadi AX2E. So electron pair arrangement untuk 3 electron pair sepatutnya trigonal planar. Kenapa kita anggap dia sebagai satu bonding pair? Kalau kita anggap dia sebagai 1, 2, 3, 4 bonding pair, nanti kan bila awak nak lukis dia punya molekular geometri, nanti kan dia punya lukisan ada sampai 5 gitu. Satu tu dah memang akan bond dengan O. Habis satu lagi bond ni, dia nak bond dengan siapa? Dia masih lagi bond dengan yang O yang sama. Sebab tu kita menganggap dia sebagai satu bonding pair sajalah untuk S dengan O. So harapnya ingat kat situ, double bond ataupun lepas ni awak akan jumpa triple bond, kita masih menganggap dia sebagai satu bonding pair. So dalam kes ni untuk SO2, dia ada 2 bonding pair lah. So lukisan dia bila dia susunan ikut trigonal planar, so S, so double bond O, and then dia ada satu lone pair. Ada satu lone pair kat atas. So macam tu je lah lukisan dia, dan nama dia kita tengok pada nama dia sama ada nama dia band ataupun awak boleh bagi nama dia sebagai V shape. Mana-mana satulah, nama band ataupun V shape. Satu lagi kalau awak tengok dalam buku, nama lain ada nama lain juga dah, angular. Bukan angular momentum kuatan number tu, tapi angular je lah. So ada 3 nama yang boleh awak beri untuk 2 bonding pair dengan satu lone pair punya geometri. Okay, so yang atas ni dia sama macam octahedral, so harapnya boleh lukis lah octahedral. And then kalau yang NH3, saya dah tunjuk dah sebelum ni lukisannya, dia adalah asal dia mesti mengikut octahedral pula. Dia mesti mengikut sebagai tetra, mengikut susunan tetrahedral sebab dia ada 4 elektron pair.
Kalau tak ingat, awak tulis dulu 4 elektron pi mesti susun sebagai tetrahedra. Tapi bila kita kelaskan dia atau kita pecahkan dia punya bonding pair, so ada 3 bonding pair, 1 lone pair akan jadi AX3E. So untuk AX3E dia akan memberi bentuk trigonal yang macam bawah ni, SNCl, trigonal piramidal yang kat bawah tu SNCl. So lukis lebih kurang. So ni kenapa saya buat CL? Ni H. So dash line ke bawah. Ingat ke bawah bukan dia sengit kangkang ke tepi. Contoh bukan macam ni ya. Make sure bila lukis bukanlah macam ini. So memang salah lah sekiranya nak lukis macam ni. Pastikan nak punya H tu dia ke bawah. And then dia ada satu lone pair kat atas. So dapatlah trigonal piramida. Okay, kalau H2O pula, H2O lagi senang lah. Dia tak ada wedges line tu. Dia hanya H gitu saja. And then ada 2 lone pair. So dia memberi nama sama macam tadi awal-awal tadi, macam SO tu dia akan beri nama band ataupun nak letak V-shape pun boleh. So lengkapkanlah untuk bonding pair, lone pair dengan kelas dengan electron pair arrangement. Sama juga dengan SBF6. Ingat bila dia bentuk charge, ingatkan kembali mesti dalam square bracket, sama je macam Lewis structure. Ikut je lah square bracket tu. Masih lagi dalam keadaan square bracket. Okay, kalau yang last untuk XEF5 ni, kalau ingatkan balik, dapatkan bonding pair dia ada total bonding pair dia ada 6 elektron pair, tapi 5 menjadi bonding, 1 menjadi lone pair, akan jadi AX5E. So susunan sepatutnya asal menjadi octahedra. Tapi lukisan awak dia memberi geometri square piramida. So untuk lone pair nak letak atas bawah, nak letak atas boleh, bawah pun boleh. Dalam kes ni saya tak bawah lah. So lukisan sama lebih kurang octahedra di mana ada 2 molekul yang depan awak, ada 2 molekul yang di belakang. Which is ada 2 F kat depan, 2 F di belakang. Lepas tu satu tu akan ke atas. So lone pair letaklah kat bawah. Ikutlah, nak letak bawah boleh, lone pair ni tak kisah nak letak bawah boleh, tak atas pun boleh. Awak punya F yang atas nak letak atas boleh, nak letak bawah pun boleh. Sebab in the end dia akan memberi nama yang sama iaitu square piramidal untuk yang kes XEF5 plus ni. So masih lagi bentuk charge, so mesti dalam square bracket lah. So itu untuk molecular geometry. Harapnya awak dapat buat. Sila buatlah. Jangan nak tunggu jangan tengok saja jawapan saya ni. Kalau boleh try lah juga lukis. Okay. Takat tu ada yang nak tanya untuk molecular geometry? Tak ada. Tak ada. So boleh lah So kalau contoh lepas ni nak dapatkan apa-apa, contoh dalam soalan dia bagi apa-apa molekul, try dapatkan Lewis structure. Dapatkan Lewis structure, keluarkan dia punya berapa total elektron pair. Daripada total elektron pair, keluarkan berapa bonding, berapa lone pair, kelas dia, elektron pair arrangement dia. And then lukis molecular geometry, barulah awak tulis dia punya nama. Ni antara contoh yang soalan berkeluar lah. Dia kata suruh explain. Bila soalan suruh explain berkenaan sesuatu molekul punya geometri, ini memang jalan kerjanya lah. Which is Lewis structure, kiraan Lewis structure, lukis Lewis structure, tulis bonding pair, lone pair berapa, kelas dia apa, elektron pair arrangement dia apa, and then lukisan geometri awak, and then in the end dia punya nama geometri tersebut. Inilah bila soalan ada suruh explain molecular geometry untuk sesuatu compound ataupun sesuatu molekul. Ni memang inilah caranya. Okay, kalau tak ada apa, kita akan masuk untuk 4.2 tapi part yang terakhir iaitu berkenaan dengan
polarity. So kita dah masuk molecular shape and then polarity. So kaitannya polarity ni kita daripada molecular shape, lepas kita dah tahu dia punya geometri, kita boleh tentukan dia punya polarity. Okay, polarity ni apa? Polarity ni dia pentingnya untuk kita nanti nak tentukan yang masa 4.4 ni. Masa 4.4 ni nanti dia akan berkaitan balik kepada polarity. Okay, kenapa? Daripada kita kena tahu dia non polar molekul ke ataupun polar molekul. Sebab daripada non-polar ataupun polar molekul, dia akan menentukan intermolecular forces dia apa. Antara molekul tu ada ikatan apa, ada forces apa. Daripada situ kita boleh tahulah dia punya contoh dia punya boiling point dia tinggi ke rendah untuk intermolecular forces dia. Dia punya intermolecular forces dia kuat ke lemah ke. So daripada polarity lah asalnya. So kaitannya dengan molecular shape, daripada molecular shape kita boleh tentukan dia punya polarity. Okay, polarity ni apa nak terangkan? Dia polar, nama pun polar. Okay, maksudnya bila kata polar dia hanya untuk, dan satu lagi awak dah belajar untuk covalent bond saja ya. So untuk polar dia hanya pada covalent bond sahaja. Okay. Polar ni terhasil bila awak punya atom tu adalah pada different atom dengan different electronegativity. Ingat lagi electronegativity tu apa? Ingat lagi tak? Masuk electronegativity baru habis chapter 3 hari tu. Tarikan. Tarikan apa? Elektron. Tarikan apa? Mudah menerima. Tarikan menerima? Entah baru habis chapter 3. Janganlah. Apa Sekejap, electronegativity? Apa? Apa Farizi? Lupa lah, siap. Simon. Tarikan apa? Anyone? Tak ingat? Tarikan elektron. Tarikan elektron. Tarikan elektron nak pergi mana? Bergerak. Nak tarik. Tarikan elektron nak pergi mana? Awak nak tarik pergi mana? Ke nukleus. Ke nukleus. Yang lain? Dia punya Okay, ingat balik electronegativity adalah betul lah tarikan elektron. Nak pergi mana? Tarikan elektron ke arah diri dia sendirilah, which is ke arah lebih kepada nukleus. Dia punya ability lah, dia punya kekuatan dia untuk tarik elektron ke arah diri dia untuk sesuatu atom tu. Dia punya ability of a atom to attract electron toward itself. Sama ada kuat ke tak. So kalau ingat balik electronegativity paling tinggi adalah ke arah fluorine, which is fluorine paling tinggi lah dia punya electronegativity. So bila ni ada different atom, memang bila tengok dia punya bond antara A, contoh A dengan B, memang lain, totally lain dia punya atom. Confirm lah awak punya electronegativity untuk A dengan B pun berlain lah sebab dia different atom. Tapi contohnya sekiranya dia bagi contoh molekul H2. So bila H2, H dengan H awak ni, bond ni tak adalah different electronegativity. Sebab kenapa? H dengan H adalah atom yang sama dengan electronegativity yang sama. Contoh dengan oksigen, O dengan O, sama atom, samalah electronegativity dia. So tarikan dia sama. Okay, tapi maksudnya dia tak adalah polar bond. Polar bond hanya terhasil bila different atom with different electronegativity. Ni kaitannya electronegativity awak belajar hari tu. Itu yang contoh H dengan F. Tadi dah tahu dah, F akan lagi tinggilah dia punya tarikan electronegativity dia. So elektron, diorang ni masih lagi bond, masih lagi share a pair of electron. Cumanya elektron ni
lebih suka ke arah F. Ingat elektron kan bergerak. So dia akan lebih suka pergi ke kawasan F compare ke H. Dia masih lagi bond masih lagi bonded. Tapi dia lebih suka ke arah F. Sebab tu kalau perasan tulis kat situ electron rich region. Kalau H tu electron poor region. So kenapa? Sebab elektron ni lebih tertarik ke arah F. So kalau perasan ada charge kat situ. Okay, kita panggil sebagai yang ni partially negative. Ini partially positif. Okay, kenapa kita panggil partially? Sebab dia masih lagi bond. Dia tidak menjadi ion. Ni bukan ion which is F minus ataupun H plus. Dia masih lagi bonded ni. So sebab tu kita memberikan nama dia sebagai, dia punya simbol charge sebagai partially negative, ni partially positif. Kenapa partially negative? Sebab tadilah dia punya elektronegativity dia suka lepak pada, maksudnya elektron lebih suka ke arah F. Kenapa H partially positif? Sebab dia punya elektronegativity paling rendah. So F tak suka, elektron tak suka pada H. Tu kalau perasan dia punya density of electron pair tu tidak samalah, asymmetrical. Sebab tu awak nampak yang bentuk macam belon sebelah ni, bulat sebelah ni, itulah electron density. So electron density untuk F ni lagi besar lah. Sebab F lebih suka dekat, elektron lebih suka pada F. Okay, kalau baca yang point yang kedua, dia kata the direction of polarity of a polar bond can be symbolized by a vector quantity. Okay, so arrow ni dia nak menunjukkan ke arah mana awak punya elektron tu. Dia lebih suka ke arah mana. Dia akan kita tunjuk ke arah lagi electronegativity. Sebab tu dalam kes untuk HF, kita buat awak punya arrow tu ke arah F lah. Di mana yang belah hujung ni adalah untuk partially positive, yang dekat arrow yang depan ni untuk partially negative, untuk atom yang with higher electronegativity. Dan kita panggil arrow ni, sebenarnya yang arrow ni dah ada nama dia sebagai bond dipole. So kita panggil arrow tu, kita sebagai panggil bond dipole. Di arah mana dia punya polarity tu, ke arah manalah polarity untuk electronegativity punya atom tadi. Dia pergi mana, elektron lebih suka ke arah siapa. Okay, so far faham untuk polar covalent bond, dia hanya ada pada different atom with different electronegativity. Kalau contoh dia bagi H2, O2 ada tak polar bond? Confirm lah tak ada. Sebab kenapa tak ada polar bond? Sebab diorang ni sama atom. Bila sama atom, samalah electronegativity. Different atom, different electronegativity, barulah ada polar bond. Okay, so kena faham nak tentukan dia ada polar bond ke tidak. So boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Okay, so tadi saya dah bagi tahu dah yang ni. So arrow ni indicate the direction of polarity, which kita panggil sebagai bond dipole. Tadi dah bagi tahu dah. Okay, so bond dipole ni ataupun nilai arah polarity ni sebenarnya kita boleh kira. Awak boleh kira. Di mana kita pengiraan dia, kita panggil dia punya unit dia sebagai dipole moment mu. Di mana dia punya simbol sebagai mu ni lah, U ni. U ni bukan U biasa, dia macam tulis tegak lepas tu gitu. Bukannya U je. Ni salah. So kena ada, nak kata macam mana. Tulis macam tu lah yang penting untuk nak tulis dipole moment, simbol mu dia tu, panggil mu lah. So mu tu adalah vector quantity, iaitu vector unit yang dia ada magnitude dan direction. Tahu tak vector? Okay, tapi jangan risau. Dalam kes ni, vektor kita tak ada pengiraan pun sebenarnya. Untuk mu ni, awak hanya perlu tahu dia sama dengan kosong ataupun tidak sama dengan kosong. Itu saja. Dia tak ada pengiraan, tak ada nak kira formula ke apa ke. Okay, macam mana kalau nak sama dengan kosong? Kalau nak sama dengan kosong, awak punya vektor unit tu maksudnya kita boleh tolak lah. Okay, maksudnya kat sini, awak ada satu direction dia. Sekarang ni kita ada satu vector unit saja, which is yang ni kan kita anggap sebagai
bond dipole tadi. So kita anggap juga dia punya, which is bond dipole tadi kita boleh kira which is kita panggil sebagai dipole moment, which is mu. So mu ni adalah vektor per unit. Okay, kau nak tahu dia sama dengan kosong atau tidak? Sekarang ni kita hanya ada satu arah sahaja. Okay, tak ada arah lain ataupun magnitude lain. Sekarang ni sebab kenapa tak ada arah lain ataupun magnitude lain? Disebabkan awak hanya ada dua atom sahaja. So hanya ada satu vektor unit sahaja. Ada satu direction dan ada hanya satu sahaja magnitude. Di mana tak ada magnitude lain ataupun direction lain yang kita boleh tolak. Boleh faham ke tu? Bila tak ada, maksudnya awak punya mu tu, awak punya polarity tu ada nilai lah. Okay, ni mungkin tak nampak lagi. Di mana bila tak ada nilai, kita boleh anggap dia sebagai, tak nampak. Mu dia tidak sama dengan kosong, so dia menjadi polar molekul. Okay, sebenarnya nak bagi tahu kat sini. Molekul tu walaupun dia ada polar bond, tapi molekul tu tak semestinya jadi polar molekul. Dia boleh jadi non-polar molekul. Okay, itu kena tanam kat fikiran awak ni. Walaupun dia ada polar bond, tapi tak semestinya molekul tu menjadi polar molekul. Dia boleh jadi non-polar molekul. Macam mana boleh jadi? Ya, Hayana nak tanya ke? Tak ada. Ya, nak tanya. Okay, so dia ikutlah sama ada dia ada polar bond, even though dia ada polar bond, tapi dia boleh jadi non-polar molekul ataupun jadi polar molekul. Okay, ni macam mana kita tentukan? Kita tentukan nanti daripada bond dipole dengan dia punya total nilai dipole moment, di mana daripada situlah kita buat kesimpulan mu awak tu, dipole moment awak tu sama dengan kosong ataupun tidak sama dengan kosong. Okay, apa faktor yang mempengaruhi polariti? Sebab tu kita kena tengok elektronegativity ataupun molecular geometry. Ni pentingnya molecular geometry. Dia punya shape untuk molekul tersebut. Okay, lebih senang cerita, saya cuba tunjukkan apa namanya. Alamak, dia tak starting pula. Saya tunjukkan simulation lah. Bagi lagi nampak. Nampak ke simulation tu? Nampak ni? Nampak. Okay, nampak. Okay, sekarang ni, tadi kita ada dua atom. So saya buatlah atom A, dia punya elektronegativity dia kurang. So atom B, dia punya elektronegativity dia tinggi. So arah polarity ataupun bond dipole awak akan ke arah B lah. So kalau ikut partially charge, memang B lagi partially negatif, A akan jadi partially positif. Tadi saya terangkan lah. So kalau kes yang ni, atom A dengan B dia ada polar bond. Okay, so polar dia punya bond dipole ni, direction ni hanya ada satu, di mana tak ada vector unit ataupun direction yang kita boleh cancel ataupun kita boleh tolak. Kita cancel lah, sebenarnya kita panggil cancel, kita cancelkan dia punya bond dipole. So bila tak ada, awak punya nilai dipole moment ni tidak sama dengan kosong. Maksudnya dia nilai lah sebenarnya. Tak sama dengan kosong sebab kita tak boleh nak cancel. Kenapa tak ada cancel? Sebab tak ada bond dipole yang lain kita boleh cancel. Okay, sebab tu dia punya untuk A dengan B ni, dia akan jadi polar molekul. Harapnya boleh faham tu. Okay, tadi contoh kalau saya jadikan A dengan B ni sama elektronegativity dia, perasan dia tak ada bond dipole. Kiranya tak ada polarity yang berlaku. Ingat, bila tak ada polarity yang berlaku dan sekiranya dia punya elektronegativity dia sama, maksudnya dia terus tak ada polar bond, no polar bond. Maksudnya A dengan B ni dia menjadi non-polar molekul teruslah. Sebab tak ada polar bond, maksud terus jadi non-polar molekul. Tapi sekiranya dia ada polar molekul, dia ada polar bond, dia boleh jadi dua, sama ada dia jadi polar molekul ataupun non-polar molekul. Okay, nak bagi contoh, dia ada polar bond tapi dia jadi non-polar molekul. Dengar ayat saya, dia ada polar bond
tapi dia jadi non-polar molecule. Okay, kita tengok pada 3 atom. Kita buat linear dululah. Okay, saya buat shape linear dulu. Okay, shape linear. Lebih kuranglah shape linear. Di mana B, saya buat dia punya elektronegativity dia lagi kuat. A dengan C, elektronegativity dia sama. Okay, so kalau A dengan C ni dia punya elektronegativity dia sama. Kiranya sebenarnya A dengan C ni atom yang sama lah, terminal atom yang sama. B ni center atom lain lah contohnya. Okay, bond dipole masih akan ke arah B lah. Sebabnya kenapa? Awak punya B lagi tinggi elektronegativity dengan atas. B lagi tinggi elektronegativity dia. So polarity akan lebih kepada B. Sebab tu bond dipole awak ke B. Sama juga dengan C. Antara B dengan C akan ke arah B lah. Elektron akan lebih kepada B. Dia lebih suka lepak pada B. Tak ada partially charge. Okay, nampak kat partially charge. A dengan C dia partially positif. B jadi partially negatif tadi sebab saya dah tukar elektronegativity dia. Okay, sekarang ni A dengan B, B dengan C dia ada polar bond. C dengan B, A dengan B dia ada polar bond. Tapi sekarang ni dia the whole ABC punya molekul menjadi non-polar molecule. Kenapa? Sebabkan awak ada bond dipole yang mempunyai direction yang berbeza tapi magnitude yang sama. Okey, kena ingat. Bila awak punya bond dipole, dia ada direction yang berbeza tapi magnitude yang sama, kita boleh cancel. Macam nak tahu dia magnitude yang sama? Magnitude yang sama sekiranya dia punya elektronegativity dia sama. A dengan C, elektronegativity memang last saya buat. So elektronegativity dia akan memberi magnitude yang sama tapi arah yang berbeza. So bila magnitude sama tapi direction berbeza, kita boleh cancelkan bond dipole ni. Itu katanya dipole moment awak ni, nilai polarity ni sebenarnya kita boleh cancel. Dia boleh tolak. Tolak dapatlah mu awak sama dengan kosong. So kau ingat baik tadi, kalau mu sama dengan kosong, dia akan menjadi non-polar molecule. Boleh faham ke penerangan ni? Ulang balik. Okay. Yang kosong. Yang mana? Yang bukan sama kosong tu, sama kosong. Sama kosong. Okay, sekarang ni dia punya elektronegativity dia sama. A dengan C, elektronegativity dia sama. So dia memberi polarity yang samalah. Sebab kenapa dia semua ke arah B. B memang tetaplah, contoh saya letak kat sini elektronegativity dia. So A dengan B, A ke B dia punya polarity sama. C ke B pun dia punya polarity dia sama. Maksudnya kita boleh anggap nilai dia, magnitude dia sama sebab kenapa elektronegativity A dengan C sama. Bila dia punya elektronegativity dia sama, dia akan memberi polarity yang sama. Cuma direction berbezalah. A ke B, B ke C, betul? Dia punya direction seorang ke kanan, seorang ke kiri. Tapi magnitude sama. Kenapa magnitude sama? Sebab dia punya elektronegativity dia, A dengan C ni sama dia punya elektronegativity dia. So macam mana kita nak boleh tahu dia boleh cancel sebab tadilah dia punya elektronegativity dia sama. So di mana bila dia punya magnitude dia sama, kita boleh cancelkan bond dipole ni. Yang hitam ni kita boleh cancelkan. Sebenarnya kita tolak lah sebenarnya. Dia ada formula tapi awak tak belajar kes ni. Kita hanya, kalau dalam chemistry ni kita hanya cakap kita boleh cancel bond dipole. So bond dipole can cancel each other. Kenapa boleh cancel each other dua-dua ni? Sebab dia mempunyai magnitude yang sama. Tolak, ni boleh cancel, ni boleh cancel. So dapatlah sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Okay. Kalau perasan ada molecular dipole. Okay, molecular dipole ni terjadi bila dia memberikan
total direction yang sama. Okay, contoh ni linear lah, kita boleh cancel lah. Okay, sebabkan dia punya magnitude dia sama, kita boleh cancel. Okay, contoh saya tukar dia menjadi bentuk band ataupun bentuk V shape. Okay, so sekarang ni awak punya memang magnitude dia sama. Cuma sekarang ni kena ingat ni vektor. So vektor bila dia arrow yang atas gitu, maksudnya sengit gini, dia akan memberi satu arah yang sama iaitu ke atas. Faham kan? Bila awak belajar vektor, bila dia punya sengit macam ni, dia akan memberi satu arah iaitu arah ke atas. Maksudnya awak punya direction. Ni kita panggil sebagai, dia memang tulis kat sini molecular dipole. Tapi kita panggil sebagai resultant dipole moment. Sebenarnya kita panggil sebagai total awak punya bond dipole lah. Kita totalkan arah, kita totalkan arah awak punya dipole moment yang dua ni. So dia menjadi satu arah ke atas. So sekarang ni satu arah ke atas ni dia tak boleh cancel, dia tak ada lagi arrow ataupun direction yang ke bawah yang bertentangan dengan dia, betul? Tak ada arrow ke bawah kan? So kena ingat bila nak cancel, dia kena cancel pada magnitude yang sama dan direction yang berbeza. Dalam kes ni kita tak boleh nak cancel sebab dia memberi, macam nak cakap, dia memberikan vektor atas ni. Kan nak cerita, ya Allah aku ni susah betul lah vektor. Okay, awak kena faham vektor. Ingat balik kalau vektor, kalau contoh, kalau sengit-sengit macam ni dia akan beri satu arah yang ke atas, betul? Betul tak, faham tak konsep vektor tu? Okay, betul. Okay, so sekarang ni awak punya arrow yang warna kuning ni, dia tak ada direction yang berlainan yang awak boleh cancel. So awak punya dipole ni yang warna kuning ni tak boleh cancel sebabkan tak ada direction yang berlainan. Ingat bila kita nak cancel, dia kena ada magnitude yang sama dan juga direction yang berbeza baru kita boleh cancelkan awak punya molecular ataupun dipole bond ni total. Kita panggil ni sebagai dipole moment punya resultant. Tak ada, tak boleh cancel. Maksudnya ni bila walaupun dia ada polar bond dan the whole molecule akan jadi polar molecule. Kenapa? Sebab bond dipole cannot cancel each other. Harapnya faham tu. Okay, nak lagi nampak? Kita bagi real molecule. Contoh BF3. Okay, asalnya BF3 ini trigonal planar. Okay, trigonal planar. So saya dia ada bond dipole lah. Kenapa ada bond dipole? Sebab dia B dengan F ni kan dia atom yang berlainan which is different electronegativity. So kalau perasan nampak dia punya arrow tu semua ke arah F sebab F dia punya fluorine lagi tinggi electronegativity dia. Okay, sekarang ni ada tak resultant dipole moment total arah yang tak boleh nak cancel tu? Tak ada. Kenapa? Sebab setiap bond ni dia mempunyai kalau nak lukis pun tak nampak lah. Sebab kenapa? Dia boleh cancel each other. Bond dipole, untuk setiap bond dipole ni kita boleh cancel each other menyebabkan even though dia ada polar bond tapi the whole BF3 akan jadi non-polar molecule. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk pada lukisan lah bagi nampak. Saya nak tunjuk dulu ni kalau tetrahedral sama juga bond dipole awak boleh cancel. So dia jadi non-polar molecule even though dia ada polar bond tapi molekul CH4 akan jadi non-polar molecule. Dia ada polar bond tapi dia jadi non-polar molecule. Tapi bila dia jadi satu lone pair, tadi tetrahedral NH3 kan bentuk asalnya tetrahedral. So kalau perasan dia ada resultant dipole moment awak which is total bond dipole tadi, arah dia yang kita boleh vektor dia. So vektor dia akan menjadi satu ke atas, semua menunjukkan satu atas. Dia ada resultant dipole moment yang kita tak boleh cancel. Tak boleh cancel, tak ada lagi resultant ataupun direction yang berbeza ataupun magnitude yang berlainan yang awak boleh cancel. So untuk NH3 dia akan jadi polar molecule. Okay, nak lagi faham? Kita tengok pada lukisan
lukisan yang pada ni saya stop sharing dah. Okay, lukisan patah balik. Kita pergi satu lukisan molekular geometri. Okay. Okay, saya tunjuk untuk yang basic shape. Okay. Nak kena bagi tahu kat sini dulu. Sekejap. Kenapa tak nak keluar balik? Antara polarity ni susah. Okay. Nak tentukan polarity. Kita dah tahu dulu Lewis structure. Dah tahu Lewis structure. Kita tahu molekular geometri. So kita tahulah dia symmetrical ataupun asymmetrical. Okay. Mana nak tahu symmetrical ataupun asymmetrical? Okay. Symmetrical ni untuk semua basic shape. Okay, siapa yang basic shape? Maksudnya yang tak ada lone pair. Tapi dia termasuk square planar. Square planar termasuklah dalam symmetrical. Even though dia square planar patutnya ada lone pair. Tapi dia masuk dalam symmetrical. Okay, kalau asymmetrical, semua yang ada lone pair. Kecuali square planar. Okay, kalau perasan kat sini, kalau siapa yang ada lone pair, dia akan terus menjadi dipole moment dia tidak sama dengan kosong. So akan terus menjadi polar molekul sebenarnya. Kita dah boleh tahu dah kat situ. Semua yang ada lone pair tapi kecuali square planar, dia punya molekul akan jadi polar molekul. Okay. Tapi untuk basic shape, kita kena tengok sama ada dia sama terminal atom ataupun different terminal atom. Okay. Kenapa? Kalau different terminal atom memang sah-sah akan jadi polar molekul. Tapi untuk yang sekiranya terminal atom awak semua adalah sama, dia terus akan jadi non-polar molekul. Sebab tu kalau perasan tadi, saya bagi CH4, BF3, dia tak ada lone pair. Tapi dia ada polar bond. Walaupun dia ada polar bond, dia akan jadi non-polar molekul. Okay, lagi senang nampak kat sini. Okay, tengok pada CF4. Yang untuk simetri, untuk semua basic shape, tapi dia punya same terminal atom. Okay, tadi kita dah buat bond dipole. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan resultant dipole moment dulu. Okay, kalau tengok satu akan ke atas. Vektor akan satu ke atas, direction dia. Kalau tengok kat bawah ni, semua menunjuk ke bawah. So maksudnya total awak punya bond dipole yang 3F kat bawah ni, dia akan menunjukkan ke bawah. Total direction dengan magnitude akan ke bawah. So, yang ni, nak cerita yang direction yang berbeza ke atas dengan direction yang berbeza ke bawah ni, kita boleh cancelnya, maksudnya kita boleh cancelkan each other. Sebab tu awak kat sini kita boleh mention bond dipole can cancel each other. So menyebabkan nak punya dipole moment nu sama dengan kosong. Ni katanya dia punya resultant dipole moment ataupun bond dipole kita boleh cancelkan each other. Menyebabkan dia punya dipole moment sama dengan kosong. Sebab tu walaupun CF4 ni dia ada polar bond, tapi dia jadi non-polar molekul. Beza bond dengan molekul dia ada polar bond sebab dia ada bond dipolar, dia ada polarity kat situ. Kenapa ada polarity? Sebab different atom. C dengan F, different atom has different electronegativity. Maksudnya dia ada polar bond tapi the whole molecule, tapi the whole molecule CF4 dia menjadi non-polar molekul. Ini sekiranya sama terminal atom. Kita tengok yang belah kanan ni. Ni bila sekiranya different terminal atom. Okay, different terminal atom. Kita buat bond dipole seperti biasalah. Okay, kita buat bond dipole seperti biasa. Kalau untuk C dengan H, confirmlah ke arah C. Tapi untuk C dengan F, confirmlah ke arah F lah awak punya bond dipole.
So kita nampak dia memberi satu arah vektor yang sama, iaitu satu arah vektor yang ke atas. Total dia resultant dan pemenang semua ke atas. So ada tak vektor lain di mana different direction dan same tapi same magnitude yang kita boleh cancel? Tak ada, sebab dia Tak memberi ada. satu arah saja. Ya, tak ada. So bila tak ada, tak boleh cancel. Sebab tu dia punya dipole moment tidak sama dengan kosong. Dan walaupun dia basic shape, dia tak ada lone pair, tapi awak punya CH3F menjadi polar molekul. Boleh faham tak resultant dipole moment tu? Tunjukkan gambar lukisan tu baru nampak. Harapnya nampak. So untuk basic shape, kita boleh anggap terus, awak boleh terus anggap lah, semua yang tak ada lone pair memang boleh terus jadi non-polar molekul. Tapi kena tengoklah dengan syarat kena same terminal atom. Nak jadi non-polar molekul kena samalah terminal atom semua supaya awak punya bond dipole boleh cancel. Tapi sekiranya walaupun dia tak ada lone pair tapi sekiranya dia different terminal atom, dia tidak akan menjadi non-polar molekul. Dia akan jadi polar molekul lah. Sebab kenapa? Bond dipole awak tak boleh cancel each other. Okay. Ini untuk yang basic shape. Pergi pula non-basic shape. Tadi dah bagi tahu dah. Untuk non-basic shape, yang semua yang ada lone pair. Semua yang ada lone pair memang sah-sah akan jadi polar molekul. Tapi kecuali square planar. Square planar jadi non-polar molekul kecuali square planar non-polar molekul. Yang lain selain daripada square planar akan jadi polar molekul. Ini yang contoh tadi NH3. Awak ada satu lone pair. So tapi direction dia memberi satu arah yang sama. Punya dia akan memberi satu arah vektor yang sama iaitu ke atas. So menyebabkan bond dipole awak tak boleh cancel sebab tak ada direction ataupun magnitude resultant dipole moment yang lain kita boleh cancel. Menyebabkan dipole moment awak tidak sama dengan kosong. So dia akan jadi polar molekul. Sama juga dengan SF4. Lukisan, kalau perasan kita buat lukisan geometri kat situ. Tu pentingnya molekular geometri. Kalau awak salah lukis geometri, nanti nak tentukan polariti pun boleh salah lah. Okay, so kalau perasan, direction atas dengan bawah ni kita boleh cancel lah. Sebab direction yang berbeza tapi magnitude yang sama, tak ada hal, kita boleh cancel. Ni kita boleh cancelkan each other. Tapi cuma ada satu bond dipole ataupun direction yang belah kiri ni, dia memberi satu direction yang sama. Di mana dia ada belah kiri je, kanan tak ada yang kita boleh cancel. Sebab kenapa belah kanan ni ada lone pair. Lone pair tidak memberi bond dipole tak ada bond dipole lah sebab tak ada atom dia attach, tak ada bond pun. So dia akan memberikan satu resultant dipole moment yang kita tak boleh cancel. So sebab tu akan ada tinggal satu, walaupun tinggal satu je masih lagi kita kata dia tak boleh cancel each other. Dipole moment awak tidak sama dengan kosong. So SF4 menjadi polar molekul. Ni senang lah. Bila ada je lone pair, awak boleh tahu dia akan terus jadi polar molekul. Tapi kecuali square planar. Tapi untuk yang basic shape, iaitu yang tak ada lone pair, kita boleh terus anggap dia jadi non-polar molekul. Cumanya kena pastikan terminal atom dia sahaja. Okay, so far boleh? Boleh terima ke polariti ni? Boleh. Boleh. Bosan ke dengan saya ni? Okay, so apa yang saya nak awak buat sekarang ni, cubalah buat yang seperti contoh yang ni. Okay. Ni dah bagi jawapan. Okay, saya buat dululah contoh. Okay, contoh. Untuk BCl2. Okay, first buatlah dulu bond dipole. So semua menunjukkan ke arah susah sangat. Menunjukkan ke arah Cl. So arah Cl. Buat dulu bond dipole. Nak tentukan polariti first kena buat. Lepas awak dah lukis geometri, kenalah buat bond dipole.
Lepas tu awak boleh tengok okay dia ada dua direction yang berbeza dan magnet tu yang sama, so kita boleh cancel. So kesimpulan awak pertama, kita boleh bagi tahu dia punya bond dipole can cancel each other. Memang ayat dia macam tu. Bila soalan suruh explain, okay, explain polarity untuk BeCl2. First, kena buat molecular geometry. Lewis structure ni tak perlulah. Kalau soalan bila suruh explain polarity, kita start dengan molecular geometry. Tapi nak dapatkan molecular geometry, sasahlah kena lukis Lewis structure. Tapi lukisan Lewis structure tak ada markah lah. Sebab dia lebih pentingkan pada geometri awak. Lukis geometri, lepas tu lukis bond dipole. Daripada lukis bond dipole, baru bagi penerangan. So bond dipole boleh cancel each other. So dia punya point seterusnya, awak punya dipole moment ataupun mu sama dengan kosong. So awak boleh buat kesimpulan, maksudnya BeCl2 is a non-polar molecule. Macam tu je kita nak explain berkenaan polarity. Kalau soalan suruh explain polarity, lukis molecular geometry, buat bond dipole, tulis sekali lah geometri dia apa, nama geometri dia siap-siap. So bond dipole tak boleh cancelkan each other. Yang kes ni boleh cancel each other, menyebabkan awak punya dipole moment nilai polarity tadi tak sama dengan kosong, sama dengan kosong. So kesimpulannya BeCl2 akan jadi non-polar molecule. Sama kes untuk contoh BF3. Okay, kalau contoh BF3 semua ke arah F. Ingat bond dipole pada bond lah, kena lukis dekat dengan bond. Awak tak boleh lukis jauh gitu. Salah kat situ. Ni salah lah sebab tidak menunjukkan pada bond. Dia kena lukis dekat dengan bond. So sekarang ni sila lukis dekat dengan bond. And then kita tahu dah dia adalah basis shape. Maksudnya memanglah awak punya bond dipole boleh cancel each other. Sebab kenapa? Asalnya satu atas, dia akan memberi direction resultant satu atas, satu bawah. So kita boleh cancel dua ni lah. Sebab tu kesimpulannya kita boleh kata bond dipole can cancel each other. Memang ayat dia macam tu je. And then mi awak ataupun dipole moment awak sama dengan kosong. So kita boleh bagi tahu BF3 is a non-polar molecule. Itu cara nak explain bila soalan suruh explain. Okay, so untuk basic shape tak ada masalah lah. Janji aku dah lukis bond dipole sahaja. Dia tak ada resultant dipole moment, tak payah lukis. Sebab kenapa nanti pun kita nak kena cancel pun. So untuk basic shape tak perlu tunjukkan resultant dipole moment tu, hanya tunjukkan bond dipole. Tapi sekiranya ada yang lone pair, square planar ni tadilah dia jadi non-polar molecule. Sebab kenapa? Sebab bila kita buat direction bond dipole, dia akan memberi satu arah yang sama, satu kiri, satu kanan. Okay, contoh satu kiri, satu kanan. So di mana resultant dipole moment ni kita boleh cancel. So sebab tu tadi bagi tahu square planar, even though dia ada lone pair, tapi sebabkan disimetri, dia punya bond dipole boleh cancel each other. So dia akan jadi mu dia akan sama dengan kosong. So dia akan jadi non-polar molecule. Dia akan jadi non-polar molecule untuk square planar. Okay, saya nak tunjukkan untuk yang lone pair tadi. Yang tadi NH saya dah tunjuk dah, dia dekat dalam tu. Contoh apa pula? Okay, contoh yang square piramida ni. Okay. Kemudian samalah. Bond dipole semua ke arah F. Okay, satu ke atas. Okay, resultant dipole momentnya. Kiri dengan kanan ni kita boleh cancel, tak ada masalah. Tapi dia akan memberi satu resultant dipole moment yang ke atas. Which is yang kita tak boleh cancel. Okay, so sebenarnya bila resultant dipole moment ni, awak nak lukis dekat sebelah F betul-betul ni pun boleh. Ataupun nak lukiskan kat luar ni pun boleh, tak ada masalah. Janji kena ada tunjuk resultant dipole moment yang tak boleh cancel ni.
Memang kena tunjuk. Nak letak kat tepi ni boleh, ataupun nak letak kat mana-mana, kat tepi sini pun boleh, mana-mana ruang ataupun kat luar pun boleh. Nak menunjukkan dia punya inilah resultant dipole moment yang kita tak boleh cancel. Contohnya saya letak kat luar, tak ada masalah. Janji nampak resultant dipole moment tak ada cancel tu. Di mana kita boleh beritahu bond dipole awak tu cannot cancel each other, menyebabkan awak punya mu tidak sama dengan kosong. So menyebabkan XeF5 plus akan jadi is a polar molecule. Itu, ni kena wajib ada. Kalau untuk basic shape tadi, yang contoh tadi saya bagi, tak payah lukis resultant ni pun tak apa sebab memang kita akan cancel pun. Yang penting pada bond dipole. Tapi sekiranya untuk non-basic shape, contoh lain pula saya bagi untuk yang SO2 macam kes ni. So dia akan memberi resultant awak satu ke bawah. Nak lukis ke bawah dekat S tu pun boleh. Tak nak sangat ke apa ke. Lukis kat luar pun boleh. Dia menunjukkan ke bawah. So dia memberi satu resultant dipole moment, total dipole moment yang ke bawah. Yang kita tak boleh cancel. So kita boleh buat kesimpulan bond dipole. Ayat dia memang macam tu, bond dipole cannot cancel each other. So mu awak, mu tak sama dengan kosong. So kita boleh buat kesimpulan SO2 is a polar molecule. So sebenarnya polarity ni kita dah boleh buat kesimpulan basic shape secara general je jadi non-polar molecule. Non-basic shape yang ada lone pair kecuali square planar akan menjadi polar molecule. Ni penting lah supaya nanti kalau tiba-tiba soalan objektif keluar ke, awak boleh tahu dengan segeranya polarity dia polar ke non-polar. Okay, so ada apa nak tanya ke dalam kes ni untuk polarity? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada, so boleh cuba buat. Boleh. Boleh. So yang lain tu boleh cuba buat. So basic shape just buat je bond dipole. Lepas tu letaklah dia punya ayat kat tepi tu. Nak tunjukkan dia punya explanation tu supaya awak boleh tahu dia punya nota ringkas tu. Tapi untuk yang non basic shape yang ada lone pair, contoh NH3 ni, lepas tu nanti H2O, SNCl3, XeF3 plus ni, tu kena tunjukkan resultant dipole moment awak lah sebab dia tak boleh cancel. So dia punya ayat dia lebih kurang sama je, cuma tak boleh cancel. So mu tidak sama dengan kosong, so jadilah polar molecule. So saya tinggalkan beberapa molekul yang ada untuk dalam chapter ni lah untuk 4.2. So sebenarnya kita dah habis dah chapter subtopik 4.2. Okay, itu saja tutorial kita hari ini. Okay.